Okay, so topik kita untuk hari ini adalah focusing more to support and resistance. Okay, so support resistance ni adalah antara teknikal yang sangat senang. Sangat senang, terlalu senang, too easy. Okay, tapi diambil ringan. So trader jarang bila dia dah belajar benda ni cakap senang sangat tak nak guna. Okay, so sebenarnya ni adalah antara teknikal yang senang dibelajar dan senang cepat tangkap. Okay, so dan masih valid. Okay, masih valid sini. Okay, so contohlah, okay, support resistance. Right, so untuk support resistance kita akan ada dua point yang kita nak tengok lah. Okay, so kita nak tengok resistance dan kita nak tengok support symbol. Okay, so apa-apa yang di bawah semua tu adalah support. Masuk. Tambah lauk, masuk. Banyak lagi tempat duduk. Okay, so bila market tu turun, bila harga tu turun dan dia berpantul balik dari bawah, right? So kita panggil itu sebagai kawasan support. Bila market tu naik dan berpantul balik ke bawah, kita akan panggil sebagai resistance. Okay, so dua saja, support atau resistance. Simple as that. Yang berada di bawah kita panggil support, yang berada di atas kita akan panggil resistance. Okay, so bila plot SNR ni dia ada beberapa cara lah. Okay, so yang cara yang kita panggil old school ni dia cakap tak ada nombor yang tepat. Okay, bermaksud dia more kepada menggunakan candle. Okay, di mana di kita mencari kat mana kawasan-kawasan yang di mana candle tu selalu suka pergi. Okay, dia suka contoh selalu suka pergilah. Okay, so let's say contoh saya buka chart euro. Okay, saya tunjuk. So, maksud dia cakap tu macam ni. Contoh, let's say saya tarik satu kawasan kat sini. Okay, nampak di mana market tu suka berpatah balik kat harga yang sama. Okay, ini kita panggil support and resistance lah. Right, so saya ambil lagi satu contoh kat sini. Di mana harga tu suka pergi. Bila dia naik tu, dia suka pergi kat situ. Right, so this is what we call as resistance. Okay, dia akan berada di kawasan yang lebih kurang sama tapi tak tepat. So, maksud kalau saya letak garisan vertikal horizontal line ni, tak semua tempat dia kena. Dia tak akan ngam-ngam. Sama juga kalau berada di bawah. Okay, dia tak akan ngam-ngam kat semua kawasan tapi bila kita tengok secara mata kasar, tempat-tempat ni ialah yang dilawati oleh harga pada masa tersebut. Okay, itu maksud not exact. Okay, bukan nombor yang tetap. Mana tadi? Okay, not exact numbers, bukan nombor yang tetap. Right, so ini secara simple lah bila kita menggunakan support and resistance. Sama juga kat sini, kat atas. Kenapa dia berada di kenapa dia berhenti di situ? Disebabkan dia merupakan kawasan resistance juga. Okay, so di kawasan, this is what we call as support and resistance. Okay, so kadang-kadang support tu akan menjadi resistance tu akan menjadi support juga. Maksud kalau kamu dah tahu maksud contoh macam sekarang ni market dah turun dari kawasan resistance ini. Okay, tidak bermaksud kamu boleh buang resistance ni, okay, buang lah, dah tak nak guna. Tidak. Okay, kamu boleh simpan data tu. Biar aja dia kat situ sebab ada kemungkinan di masa hadapan nanti dia ada chance berpantul balik naik dan kamu tahu nak tunggu kat mana sebelum kamu nak sell. Sebab dia selalunya akan ulang balik history apa yang telah berlaku sebelum ini. Okay, jika dia naik balik lah, jika dia terus tumbus ke bawah, maka kamu just tengok balik ke belakang dan cari kawasan SNR yang lain sebelum itu. Okay, so kawasan-kawasan SNR ni selalunya kita akan menggunakan historical data lah. Maksud apa yang sudah berlaku sebelum ini pada harga yang kita nak tengok. Okay, simple. Pada harga yang kita nak tengok. Okay. Tetapi, ini salah satu cara lah sebagai contoh.
Tetapi tidak bermaksud kamu tidak boleh menggunakan nombor yang tepat ataupun nombor genap kita panggil lah. Okay, so contoh euro tadi, sama balik euro tadi. Sekarang ni saya letak nombor genap saja. Saya ambil 3 nombor genap saja. Nampak tak? Apa yang berlaku? Masih benda yang sama. Okay, masih benda yang sama. Di mana market tu pergi balik ke kawasan-kawasan tersebut. Okay, so kalau kamu jenis suka kira-kira, okay, so jenis yang suka nombor bulat, suka nombor genap, kamu gunakan kamu gunakan nombor-nombor genap lah untuk membuat support and resistance. Okay, so kalau macam tadi tu nombor dia cacah marbar sedikit. Bertaburan. Okay, so macam tadi 1.17026. Yang kat atas 1.17982 yang patutnya 1.18. Okay, so ini adalah nombor-nombor yang tidak tepat. Okay, sebab dia memang tak guna nombor tepat. Dia hanya menggunakan kawasan candle saja. Tapi kalau kamu nak gunakan nombor tepat pun boleh, tak ada salahnya. Okay, sebenarnya benda sama je. Okay, saya letak balik. Okay, saya tunjuk side by side. Okay, benda yang sama saja sebenarnya. Cuma cara plot SNR tu berbeza. Okay, so bermaksud di sini tiada cara yang salah untuk plot SNR sebab setiap kali kita plot SNR tu kita akan berasaskan sesuatu yang telah berlaku di belakang. Okay, kenapa kita letak di situ? Sebab sebelum ni dia pun bounce kat tempat yang sama. Macam contoh macam harga sekarang ni lah, current price kat sini. Kenapa dia turun? So kita tengok ke belakang. Oh, semasa sebelum ni bila dia naik dari bawah, dia buat perkara yang sama. Dia naik dari bawah. Dia naik dari bawah. Maka bila dia cecah kawasan tersebut, ada chance dia turun balik. So dekat sini pun mungkin kita akan anggap dia boleh turun balik. Berapa jauh kita tak assume 100 pip. Maksimum 100 pip. So sama juga untuk kali inilah. Okay, so kita akan trade base pada assumption. Right, kebarangkalian. Right, so that's why kita menggunakan support resistance sebab kita dah boleh agak berapa jauh dia boleh gerak. Okay, so salah satu lagi cara ialah kita menggunakan line chart. Okay, so line chart sama je. Okay, so line chart kita kena guna yang cacah marbar tadi dan berteraburan ni kita guna kat line chart kita nampak cantik. Okay, saya padam semua kawasan yang kita nak. Sebab kat sini senang nampak sikit. Nampak. Okay, so bila kita gunakan line chart pun sebenarnya kita nampak dengan lebih clear kat mana di mana kawasan-kawasan yang sangat cantik untuk trade. Okay, so selalu rajin-rajinkan diri untuk tukar kepada line chart. Okay, dekat situlah yang kita nak cari entry point. Alright. So kalau ada apa-apa soalan boleh je tanya terus. Jangan tunggu. Tak perlu tunggu. Okay. Alright, so yang ini kat sini punya pula ceritanya adalah dia berdasarkan kepada apa yang berlaku sebelum ni mungkin boleh menjadi support resistance untuk masa hadapan. Sebelum ni kat sini contohnya sebelum ni dia adalah resistance. Kali ini dia telah menjadi support pula, bermaksud market dah naik, breakout, retrace. Contoh. So kat sini pun sama, dari resistance dia telah menjadi support. Okay, so bermaksud apa yang berlaku sebelum ini, okay, historical data tersebut tak perlu buang apabila kamu dah ke hadapan. Biar saja dia kat belakang tu, kerana kadang-kadang kita akan revisit atau kita akan tengok balik harga-harga tersebut, dia akan berulang balik harga tu. Okay. So setakat nak plot SNR tadi tu ada soalan atau tidak? Okay. Ada soalan? Boleh tanya. Saya bagi 5 minit. Support resistance ni antara yang paling simple. Kalau rasa tak reti nak plot berdasar kepada high dan low, kamu plot berdasar kepada support resistance, berdasar kepada big round number pun boleh, dah cukup memadai.
Sebab big round number ni digunakan oleh trader psikologi lah sikit. Okay. Dia simple. Okay. 17 tadi tu. So kita buat 16 pula. Dah 16 kita buat 15. 15 kita buat 114. Dari situ kamu tengok ke belakang apa yang terjadi kepada market pada harga-harga tersebut. Okay, so dia respect harga tersebut di mana dia akan berhenti. Nampak kat sini. Okay, so sini sekejap aja pertemuan dia sementara. Kat sini lama sikit. Nampak tak? Walaupun market tu menaik, walaupun dia menaik kan, dia menaik dengan bersopan santun. Maksud dia dah break kawasan tu, dia patah balik. Melawat balik kawasan dia. Okay, so bila dia dah break, dia melawat balik. Break lagi sekali, melawat lagi sekali. Break, dia melawat balik. Okay, so dia sentiasa melawat balik kawasan yang dia terus. Berpandu SNR itu zon mana yang sesuai untuk entry. Semua zon sesuai untuk entry. Hanya tengok keadaan market semasa. Kena tengok keadaan market semasa. Okay, so let's say saya ambil euro sebagai contoh. Saya ambil euro ni sebagai contoh. Market tu pagi tadi dia berada di bawah sini. Okay, hari ni pagi tadi di bawah ni. Lepas tu dia naik sampailah dia cecah support resistance 118. So bila dia cecah kat sini, kamu boleh nampak di mana market tu tidak boleh menembus. Kita pergi time frame yang lebih kecil. Kita nampak kat situ, market tu tak boleh nak tembus. Okay, nampak? Candle semua tidak melepasi kawasan tersebut. So dekat sini, dia dah bagi hint di mana ada chance market tu boleh turun balik ke bawah. Okay, so kamu pun ambil lah peluang di situ menggunakan time frame lebih kecil. Okay, mungkin di 30, mungkin di M15. Okay, cari peluang untuk masuk sell. Senang saja. Okay, kalau tak nampak signal sell tu, guna line chart. Okay, bila line chart dia nampak clear sikit lah kawasan yang mana yang sesuai nak untuk masuk sell tersebut. Di mana apa yang kita nak nampak ialah penurunan market yang paling awal sekali kat sini. Penurunan paling awal sebelum dia naik balik. Maksud jika market boleh menembus kawasan ini untuk kali kedua, maka dia akan sambung turun. Itu yang dimaksudkan lah. Okay, faham? Okay, sebab masuk sini mula dia naik. Lepas tu dia dah tak boleh nak naik lagi dah, dia turun. So bila dia turun tu dia berhenti kat kawasan tertentu. Yang itu yang kita nak tengok. Sebab selepas tu dia akan cuba naik balik. Dan jika dia tidak melepasi kawasan tersebut, kita ada dua pilihan untuk jual. Kita akan sell di sini. Kalau takut, kamu tunggu sell kat bawah sini. Semasa dia tembus kawasan ni. Dan kemudian kamu terus profit lah. Kalau kamu ada pilihan nak sell di atas, okay, sell di atas ni dia risiko sedikit lah sebab kamu sell sebelum dia turun tapi kamu dapat harga yang tinggi. So selalunya di sini kita akan buat sell limit. Okay, sini kita akan buat sell limit. Dan di bawah pula kita akan letak sell stop. Sell limit bermaksud semasa dia tengah menaik tu lah. Semasa dia menaik sebelum dia dah start sebelum dia tak turun. Jangan masa dah turun baru kamu letak sell limit. Tak kena. Tak boleh letak pun. Okay. So semasa dia tengah menaik, kamu letak saja sell limit 1.18. Okay. So itu untuk aggressive trader. Conservative trader dia akan tunggu kat breakout kat sini. So bila breakout kamu cari harga dia letak. Okay. 1.778 ataupun 1.78. 1.78. Letak sebagai sell stop. Okay. So bila dia tengah naik tu, pop kena atas sell limit. Tu tiba-tiba dia turun. Kena pula sell stop. Dua posisi.
Dua posisi dan terus profit. Okay, kalau tamak, kamu akan tanya, cikgu nak take profit kat mana? Okay, so saya bagi tahu jawapan kat bawah sini. Maksimum adalah 1.17. Okay, nampak? Ada soalan? Okay, ada soalan tak? Saya limit kat atas, saya stop di bawah dan tunggu saja market tu jalan. Okay, so ini cara nak trade menggunakan support and resistance secara simple saja. Tak perlu terlalu complicated. Ada soalan? Any questions? Faham ke tak faham? Kita takut dia tak ada soalan sebab dia tak faham saja. Kalau faham tak apa, jangan tak faham tapi tak tanya. Parah. Bahaya. Stop loss perlu ke? Okay, stop loss tu subjektif. Kalau akaun kamu boleh tahan, okay, sebab size lot berdasar kepada size akaun. Bukan ikut saya. Kena ikut logik kamu. So stop loss tu pun kena ikut logik kamu juga. Akaun $100 takkan kamu nak letak $1 sell. Okay, kalau let's say akaun $100 kamu letak sell 0.01. Takkan kamu nak letak stop loss 30 pip baru $3. So tak perlu letak stop loss. Tapi kalau let's say kamu $100 letak 10 sen 0.10. 30 pip naik dah loss $30. Barulah betul letak stop loss. Okay, sebab dia berbeza-beza. 118 tu horizontal line. Okay, horizontal line lagi sekali. Horizontal line ni, okay, saya buka chart lain pula lah. Tak payah buka euro lagi. Euro dah tengah profit. Tak nak tengok lagi dah. Okay, so saya buka GU pula. Simple. Buat benda yang sama. Kamu tengok dulu harga semasa dekat mana. Okay, so 1.30 tak perlu skema sangat nak tengok sampai ke belakang. Tengok 3 nombor cukup. 3 nombor. Okay. 1.30. Okay, dah jadikan SNR. Tu letak satu nombor di atas 131. Okay, so itu sekarang tengah-tengah. Harga semasa tu jadi tengah-tengah. So letak lagi satu di atas 132. Okay, so okay, current price kena ada SNR satu. Okay, atas sebagai resistance satu, bawah sebagai support satu. Lepas tu kamu highlight je, tengok apa yang terjadi sebelum ini pada harga tersebut. Nampak tak market buat apa? Dia tembus, dia slice. Dia tembus tengah-tengah, slice through. Okay, dia zoom in, nampak? Okay, nampak movement dia. Okay, bila dia breakout ke bawah, dia naik balik sedikit. Ingat tak tadi? Breakout, retrace. Okay, sambung. Itu jawapan dia. Okay, sama juga sini. Breakout, dia retrace balik, dia naik balik. Ingat balik kat mana dia turun sebelum ni. Lepas tu barulah dia turun. Okay, so sama juga. Sekarang ni tengah breakout. Okay, so jika sekarang ni tengah turun ni kan. Jika dia kekal di atas 131, maka market besok sambung naik. Okay, dia repeat balik apa yang berlaku sebelum ni, cuma terbalik sahaja. Simple. Okay, itulah support and resistance. Okay, guna nombor bulat sahaja. Alright, ada soalan tak? Nombor bulat saja. Tak susah pun. Ada soalan. Ni market tengah sideways cantik lah. Sebab dia akan sentiasa repeat harga yang sama. Maksud repeat harga sama tu, kalau dia sell pada harga yang ke atas yang sama. Kalau buy berada, dia akan buy pada harga yang bawah yang sama. Sama juga dengan euro tadi tu lah. Okay, bila dia sell, dia akan sell pada harga yang sama ke atas. Buy akan buy pada harga di bawah yang sama. Kalau macam sekarang, yang euro ni cantik sedikit sebab apa? Sebab dia dah tembus ke bawah. Dia dah tembus ke bawah, dia naik balik sedikit. Betul, dia sambung turun. So sekarang ni dia naik balik sedikit lagi. Dia cuba nak naik balik. Kalau tak dapat, maka dia pun akan turun.
Dia repeat saja. So dia akan berbeza sedikit dengan GBP sebab GBP dia dah tembus ke atas. Maka kita tengah nak tahu boleh tak next step kita adalah lebih kepada buy. Sebab kita tengok, okay, nampak dia dah naik ke atas, dia dah start berhenti. Di mana sini pun kita dah nampak. Okay, low, higher low, higher low. Okay, ada soalan? Any questions? Ni kamu boleh implement dekat semua apa-apa yang kamu nak trade, semua boleh implement, tak ada masalah. Okay, tak perlu bayar siapa-siapa, tak perlu minta izin. Okay, okay, tak perlu, okay, tak, cikgu tak boleh cakap, tak boleh bagi share kat orang, nak share lah sampai mana-mana pun. Okay, cikgu selalu guna H1 ke. Okay, time frame tu dia subjektif kepada trader. Macam saya guna H1 untuk membuat analisis. Sebab apa? Sebab saya trade secara intraday. Maksimum saya akan tengok H1 dan H4. Okay, sebab saya trade intraday, saya tak trade swing. Okay. So, bila trade intraday, kita nak tahu apa yang berlaku semalam, apa yang berlaku hari ini. Cukup. Tak perlu nak tahu terlalu detail H4 nak ke mana, D1 nak ke mana, itu semua tak perlu. Okay, tugas kita hari ini nak naik kereta dari Shah Alam nak pergi ke Ampang. Simple, Shah Alam, Ampang, intraday. Okay, kita tak perlu nak tengok checklist, tengok highway nak ke Seremban, jam ke tidak. Okay, tak perlu. So, maksud kamu tak perlu pergi time frame besar. Tengok, naik ke turun. Perlu ke tengok? Tak perlu sebab kamu tengah trade H1. Itu maksud dia. Faham Okay. Ikut time frame tu, ikut apa yang kamu tengah buat. Semua orang trade lain-lain. Kamu tu tanya, bang, H1 trade kat mana? Saya trade kat weekly. Sudah. Kau nak ikut ke kat weekly? Satu candle sebulan. Jenuh tunggunya. Okay, so lain orang, lain cara trade. Okay, tetapi setup, macam mana nak cari setup tu simple. Guna apa? Guna SNR. Tengok kat H1 macam mana nak guna kat H1. Tengok kat H4 macam mana cara nak guna. Cara guna, cara plot semua sama, cuma harga dia akan berbeza. Jarak harga tu akan lagi besar. Lagi besar time frame, lagi besar jarak harga. Simple as that. Okay. Ada lagi soalan-soalan? Sebab topik SNR ni kecil je. Tak payah tengok, tak payah tunjuk slide pun tak apa. Saya boleh cerita je terus. Saya cerita lagi banyak daripada apa yang ada kat dalam slide tu. Okay. So, kalau cara yang paling simple, kalau kamu perasan analisis saya, selalunya saya akan gunakan big round number. Yang warna kuning-kuning ni lah. Okay, big round number. Sebab apa? Sebab nombor itulah yang sangat-sangat cantik. Saya ambil contoh UJ. Okay, UJ untuk hari ini. Apa yang dia buat? Okay, kita nampak market tu naik ke atas. Sideways, breakout, retrace, breakout, retrace, breakout, retrace. So, dari semalam ke hari ini, apa yang berlaku? Semalam, okay, dari low sini, dia naik. Breakout. Okay, harga tu breakout. Pagi tadi dia breakout. Kemudian, apa yang dia buat? Dia retrace balik. Retrace di mana? Di SNR 106. Simple je. So, bila dia retrace di situ, kamu buka time frame yang lebih kecil. Tengok apa yang berlaku. Dia tak lepas. Maksud, ada chance market tu akan sambung naik. Stand by je lah. Nak tunggu apa lagi? Okay, kamu sendiri dah boleh nampak di mana market tu memang tengah menaik. Okay, memang dia tengah menaik kat situ. So, tak perlu nak takut nak masuk. Kalau contoh kamu masuk dan market turun, janganlah panik. Je, tak perlu panik. Dia turun sikit, cut loss, masuk sell, market naik balik. Jangan terus panik, jangan terus cut loss. Tengok dulu low sebelum ni kat mana. Kira balik dari kamu punya posisi buy tu. Tengok, baru 60 pip.
Baru 60 pip. So dari sini kamu nampak risiko kamu adalah 60 pip. So terpulang. Kamu nak masuk 0.01 nak risiko $6 atau kamu masuk 0.10 untuk risiko $60. Nampak? Okay, so jika akaun 100, risiko $6 je lah. Jangan sampai $60. Dah 60%. Tu sebab MC depo. Okay, akaun 1,000. Barulah logik. Nak risiko $60. Okay, so lot size akan berdasar kepada equity size. Simple. Okay, alright. Ada apa-apa lagi soalan? Ada lagi apa-apa keraguan? Atau ada apa-apa request currency pair yang kamu nak suruh saya lukis SNR? Kat cross pair pun boleh, jangan risau. Kalau nak trade silver pun boleh letak, tak ada masalah. AUD JPY, sebelum tu saya tengok dulu Australia AU buat apa, UJ buat apa. Dari situ kamu dah boleh dapat jawapan AUD JPY tengah buat apa. Okay, so AU Australia lemah. Okay, UJ yen kuat. So AJ tengah naik ke turun. Senang. Okay, nak trade cross pair tengok meja dapat jawapan. Kenapa sell pula? AJ sideways lah. Australia lemah, yen lemah. Sideways lah. AJ. Sideways. Tak boleh nak gerak. Nampak tak? Saya besarkan kat sini. Benda simple, nampak? Okay. Australia turun. Australia lemah. Yen pun lemah. So apa yang berlaku kat sini? Jadi sideways. Dia tak tahu nak pergi mana. Saya zoom in sedikit. Nampak H1 dia, saya zoom in. Nampak? Naik turun je. Okay, simple. Nak trade cross pair, tengok meja pair. Tak payah buat SNR pun tak apa. Aduh. Ni tak ada orang boleh ajar kamu lah. Dia tak berani nak ajar. Takut. Dia cakap cross pair tak perlu ada SNR, tak perlu ada Fibo, tak perlu ada trend line, semua tak perlu. Cross pair sebab harga ni dia bergerak base pada harga sini. Dua ni cukup. Dia tak ada special, tak payah nak cari supply demand, SND, SNR, EQ, QE apa semua tak perlu cari. Okay, simple. Alright. Nak trade cross pair simple, tak susah. Tak perlu cari SNR, tak perlu plot apa-apa bagai. Tengok je meja dia tengah buat apa, dia akan reflect balik dekat cross dia. Okay. Soalan lagi? Ada lagi soalan SNR? Kalau let's say kamu tak percaya saya cakap tadi tu kan, tak percaya kan, cakap base kepada Australia, AU lawan, lepas tu tengok UJ boleh dapat AJ. Kalau kamu tak percaya, let's say lah kamu cakap cikgu tipu, bohong lah, sembang lebih. Okay,
cara nak confirmkan saya punya jawapan tu betul macam mana? Kamu ambil current price Australia, kamu darabkan dengan current price UJ. Kamu akan dapat current price Australia JPY. Darab je. Ha. Cuba buat tengok magic. Ha. Maksud kat situ saya dah tunjuk bukti di mana AUD JPY ni bergerak base pada apa yang berlaku di Australia USD dan USD JPY. Dia tak perlu ada SNR sendirilah, SND lah, QE, EQ apa semua tu, Fibo semua tak perlu ada. Sebab apa? Selagi Australia USD dan USD JPY gerak kat situlah AUD JPY pun akan gerak. Mahal kan? Ni ilmu dia. Betul. Betul Fazli. Ambil harga semasa je. Guna current price tu, tak payah ambil 4 decimal, tak payah ambil 5 decimal pun tak apa, ambil 3 decimal pun dah cukup. So itu jawapan dia sebenarnya. Okay, so nak trade cross pair tak perlu ada, tak perlu buat technical. Itu sebab bila every time kalau ada request trader tanya pasal cross pair, saya akan sentiasa educate, saya tunjuk dulu major pair dia tengah buat apa, maka cross dia pun akan jadi jawapan tu. Tu je. Okay. Alright, so itulah saya dah. Any other USD pair contoh? Any ada cross? Dia kena yang cross lah. Mana-mana cross yang kamu nak tengok, campur ke apa tu, darabkan saja. Dan dapatlah jawapan. Any cross. Tak ada, tak perlu tak ada masalah mana-mana cross pair kamu nak trade, kamu tengok meja dia buat apa. Dan dapatlah jawapan dia. Simple. Salah. GPP NZD cross pair. Mana boleh. Terbalik. Okay. Meja pair akan dapat jawapan dekat cross pair. Terbalik. Meja pair tu mak bapaknya. Cross pair tu anaknya. So, cross pair tu adalah hasil dia. Bukan dari cross pair tu naik balik ke meja pair. Terbalik. Itu dah salah. Salah konsep dah. Bapak kahwin mak dapat anak. Lebih kurang gitulah. Okay. Bapak orang Euro, kahwin dengan mak Jepun, dapat anak ada. Euro JPY. So, itulah jawapannya. Okay. So, SNR ni dia seronok lah. Belajar dia seronok. Sebab senang nak plot. Okay. Senang nak plot. Right. So, especially untuk major currencies lah. Okay. So, major currency kita selalu sangat-sangat penting menggunakan support and resistance. Okay. And let's say kamu tak percaya saya cakap lah SNR ni penting, kamu tak percaya kan. Asyik lah. Okay, itu adalah perkara biasa. Percayaan seorang cikgu tu susah nak dibeli. Okay, sekejap saya scrolling, saya carikan apa yang perlu untuk kamu nak tengok. Saya nak tunjukkan kenapa kita perlu tengok support resistance yang di major apa tu, big round number.
Okay, so ini adalah expiration. Oh, hari ni expiration. Patutlah. Pukul 10 je lagi. Huru-hara lah kejap. Expiration dah berlaku. Okay, so for expirations, dia nampak lah nombor dia mostly adalah nombor yang bulat. Expirations maksud banyak orang letak pending order kat situ. So hari ni adalah hari diorang kena cut position tersebut. Nanti tiap lagi tengoklah pukul 11 11 10 pagi 10 pagi US New York 10. So sekejap. Hilang. New York 10 pukul 10 pagi New York. Kejap lagi. 4 minit lagi kamu tengoklah Euro. Tapi sekejap, harga dia sapat tak? Harga Euro kita nak 1.18. Kan betul? Okay. Sorry. Okay. Ni dia minta 1.18 kan dekat Euro. So sekarang ni harga kat mana? Dekat sini 1.18. Itu sebab dia menjadi huru-hara. USD JPY 105.2 dan 106. So tadi tu 106 lah. Hop. Dah naik. Okay, UCAT. UCAT kan nombor tak cantik. UCAT punya nombor tak cantik. Kita tengok je lah. 1.330. 1.330. Nampak? Dia dah turun, dia naik balik harga tu. Okay. So, semua pergerakan ada dia punya sebab-sebab. Jika kamu rajin dan cari, bolehlah dapat jawapan. Okay. Kalau nak main nombor, boleh ambil nombor-nombor tersebut 4D. 1052, 1060, 1330. Okay, so nombor-nombor ni adalah expiration. Kejap lagi pukul 10 kamu akan nampak perubahan market pada harga-harga tersebut. Betul lah. Okay, dan okay, so expirations pun kebanyakannya dia menggunakan background number juga. Okay, so that's why we focus on using background number as much as possible. Sebab kat situlah harga-harga tu dia akan ada reaction. Okay? Okay. Ada apa-apa lagi? Tanya. Ini dah banyak jugalah rahsia-rahsia. Kalau saya bercerita tu dah banyak lah rahsia terbongkar. Cubalah tanya suruh cikgu lain yang bercerita tentang SNR. Cuba tanya pasal apa yang saya cakap. Susah dia nak jawab nanti. Okay, tak ramai yang menggunakan metod saya. Right. So hari ni hari Selasa, market pun aktif juga sebenarnya ni. Sangat-sangat cantik movement. Jumpa webinar hari Khamis. Okay Marvin, thank you. Kita jumpa balik hari Khamis lah. Okay, siapa yang nak sign off boleh sign off. Okay, so SNR tak banyak. Cuma kena selalu plot saja. Tapi bila dah plot semua, simpan je lah SNR tu. Jangan buang pula. Sebab dia akan pergi balik pada harga yang sama pada masa yang akan datang. Okay, so SNR tu dia sonok sebab dia harga tu akan selalu pergi balik. Price will return back to the same area selepas dia pergi dan dia akan kembali balik. Okay? Alright. Ada apa-apa lagi soalan sebelum kita mengakhiri kelas hari ini? Tak ada. Semua okey. Movement tak banyak ke 10. Lagi 10 expiration dah berlaku. So, settle expiration mereka. So, diorang akan start balik masuk position tersebut. Maka Euro, JPY dan CAD tadi tu dia akan aktif. Sebab dia dah tutup position dekat harga yang tadi tu. Dan dia akan re-entry balik. So, bermaksud contoh kat sini tu,
diorang dah tutup diorang punya buy position. Okay. Ataupun dekat CAD tadi tu, diorang dah tutup diorang punya sell position. Euro diorang dah tutup. Ni sideways, tak pasti. Mungkin diorang tutup buy position diorang lah. Okay. So that is the topic on support and resistance. Okay. Ada apa-apa soalan sebelum kita? Normally near expiration price fluctuate uptrend or downtrend. Dua-dua arah. Okay, so fluctuation akan base kepada dari mana arah market tu datang. Okay, kena tahu from where the market comes in. Okay, so kalau let's say contoh UJ, kita ambil example UJ, market tu datang dari bawah naik ke atas. Bermaksud orang tengah buy. Okay, so orang tengah buy. So bila buy, kita akan tutup position, maka sepatutnya candle tu turun nak cari balik kat bawah. Tapi kat sini UJ dia tak turun, dia naik. Okay, so bermaksud diorang tidak tutup position ataupun diorang tambah position semasa diorang close expiration. Okay, dia sepatutnya jadi terbalik macam ni lah. Jadi saya tunjuk yang ini. Euro punya dia nampak. Okay, market tengah turun. Okay, market turun. So dia bila sebelum expiration diorang akan tutup position. So dia akan retrace. Naik ke atas mencari balik harga. Okay, bila dah tutup expiration dia akan sambung turun balik. Okay, Euro dan CAD. Okay, so CAD dia turun downtrend. So sebelum close position dia akan naik, retrace. Dan besok dia akan sambung turun. Maksud dekat sini UJ contract tak laku. Tak ada orang nak counter contract tersebut. Tak ada orang nak ambil position tersebut. So diorang terpaksa hold ataupun diorang kena bayar penalty. Maksud position tu tak tutup. Okay, itu jawapan dia lah. Alright, any more questions before kita habiskan kelas untuk hari ini? Tak ada? Semua okay? Trendline alamak lupa tadi. Trendline apa? Thursday starting tu saya akan masukkan trendline dulu lah. Okay, saya akan buat trendline dulu pada hari Khamis. Sebab sikit je trendline sikit. Tak banyak. Topik ni kecil je. One small topic. Okay? So kalau tak ada apa-apa, saya akan mengakhiri webinar hari ini. Okay, so kalau ada apa-apa lagi nak tanya, boleh tanya dalam grup, boleh tanya PM. Okay. Okay lah, tu je lah untuk malam ni. Right. Webex pun dah bagi warning dah. Okay, 5 minit. Okay. So, terima kasih semua yang datang. Okay. So, kalau webinar, sesi webinar ni sangat berguna, bolehlah ajak kawan-kawan datang sekali. Sebab webinar kita ni kita buat live. Okay. So, rugi tak join sebab kita menggunakan market yang live untuk menunjukkan example. Okay. Market yang dah lepas bolehlah. Benda ni dah siap. Tak seronok. Okay, kita buat example secara live. Okay, nota okay, ada dalam grup, cari je. Kalau tak jumpa, bocek saya balik. Okay, so hari tu saya dah bagi dah semua. Cari dalam grup, cari kat bahagian file. Mesti ada semua file dia. Okay. Melainkan abang hari tu dah delete Telegram buka balik kan. Mungkin tak ada. Okay, so terima kasih semua. Kalau apa-apa nanti sambung borak dalam grup lah. Okay, ataupun kalau segan, PM saja saya direct. Okay, so Assalamualaikum and good evening semua.